Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, pada edisi kali ini seperti yang telah dijanjikan, kita bersama dengan seorang tokoh muda, anak muda yang sedang meningkat, mencanak-canak naik. Canak-canak naik di persada ni lah, persada apa tu, negeri dan juga negara dan peringkat antarabangsa lah. Kita alu-alukan Ustaz Faisal Mustafa, timbalan CEO lah, sebuah agensi zakat lah di negeri Merong Mahawangsa sana lah. Tak boleh sebut nama. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Doktor sihat. Macam mana raya? Okey, pulun lah raya. Alhamdulillah tidak nak rumah lah. Tidak rumah lah. Tapi makan durian. Takkan raya kali ni. Polis tak ni polis tak main check Polis tak check, alhamdulillah. Dekat sini depa check Dekat Gombak ni polis masuk. Okay. Masuk taman-taman, dia memang depa check. Jadi tak tahulah. Jadi sebab tu ada yang kes-kes yang kena compound tu memang depa masuk depa check lah. Especially hak yang rumah-rumah ni lah. Hak taman-taman hak besar ni kan. Adalah yang kena compound. Gitulah dia. Ustaz Faisal ni ialah kira muda lah kan. Muda lagi, baru 30. Masuk 34. 34 tapi dah jadi timbalan CEO kan. Timbalan CEO. Jaga institusi yang begitu panas dan sensasi pula tu. Kritikal ya. Kritikal, panas, sensasi dan segala benda lah. Dan kita pun nak tahulah lepas ni apa siapa dia masuk agensi zakat ni. Dan satu ketika dulu yalah seperti yang ditakut-takutkan oleh orang-orang kan. Kalau hang nak cari penyakit, pilah jaga zakat. Tapi bagaimana beliau menongkar arus dan juga itu kita akan korek kemudian lah. Jadi Ustaz Faisal, kita pun tahulah seperti mana yang edisi-edisi sebelum ni kita nak mengorek dan mencari kongsi pengalaman, kongsi buah fikiran mengenai ini dan kata ramai ni insya-Allah ramai peminat ni. Bercita-cita nak jadi CEO ni kan. Permulaan lah Ustaz Ustaz Faisal ni pun satu yang dibanggakan juga tuan anak Felda lah yang telah nama kan. Felda bagi tangga di sempadan Siam sana tu kan, dekat tu. Jadi mungkin sebagai permulaan lah, maksudnya Ustaz bermula dengan begitu kata sederhana anak Felda, kemudian melanjutkan pelajaran ke sekolah agama lah. Pergi pula di college Kelang tu lah. Kelang tu yang macam-macam kat tu. Sambung SPP, kemudian masuk universiti yang tertua di Malaysia. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit lah dari segi pendidikan tu bagaimana bermula di Felda, kemudian boleh ke Menara Gading dan juga ke tahap sekarang lah. Ustaz pun kabarnya tak lama lagi kan nak viva PhD kan. Maksudnya insya-Allah ni dalam tahun ni insya-Allah kalau ada rezeki. Tapi konvo tak ada salam-salam lah kot. Tak ada, konvo tu ni online. Macam mana dia nak baling topi jagung tak boleh tahun ni kan. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit lah kata ringkasan lah sejarah hidup gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terima kasih atas peluang ruang. Kalau nak cerita sejarah hidup ni panjang. Tetapi panjang dan menarik bagi saya sebenarnya bila saya review, saya refresh, saya flashback balik kehidupan saya ni. Orang kata apa, kira boleh kita rasalah kenapa dan mengapa kita berada di sini pada hari ni. Itu kan. Saya ni bermula ni, saya ni orang yang tak suka pergi sekolah. Kalau yang suka pergi sekolah, budak-budak time kita ada ke suka pergi sekolah?
Okey. Okay. Saya masuk tadika dah jam 4 tahun, saya menangis teriak di sekolah. Mak saya marah, saya marah, tak pergi sekolah terus. Tahun balik, hari pertama pergi dan hari terakhir. Oh, okey. Okey. Jadi masuk umur 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun tu baru saya pergi tadika. Itu pun duduk je menangis, teriak balik, lari balik nak makan durian. Tu banyak-banyak kisah lah nak makan durian. Sampai mak pun ingat sampai hari ni. Yalah kita orang kampung, mak kita pergi motong, keluar pergi motong setiap hari pukul 1 pagi. Okay. Esok tu kita nak pergi sekolah tu, mak akan balik subuh, siap-siap pun pergi sekolah. Jadi dia hantar pergi sekolah, dia pergi motong, saya balik rumah. Aduh. Jadi ini kehidupan budak kampung kan. Ya. Kemudian tapi saya pun tak tahu macam mana nak compare masuk darjah 1. Saya tak ada nombor darjah 2 darjah 1 saya dapat nombor 1. Saya pun tak tahu macam mana aku boleh dapat nombor 1 kan. Kemudian darjah 2 tak dapat nombor, tapi dapat darjah 3 dapat nombor 3. Kemudian setiap tahun sampai darjah 6 dapat hadiah. Kira kita pun pelik lah. Macam mana kita boleh dapat kadang-kadang kita tak mengaji pun. Di sana kan. Tetapi yang saya ingat sekolah rendah lah bila cikgu kata kena sembahyang hajat. Kita ni tiap-tiap malam sembahyang hajat. Sambil tengok Doraemon sembahyang hajat. Cara budak-budak lah kan. Hari Ahad. Ya. Depan TV. Jadi kemudian masuk sekolah menengah. Saya masuk Ma'had dulu. Okey. Tak Mahmud. Kemudian sebabkan family potong getah di Mata Mahmud tak dapat beasiswa yuran agak tinggi, mak kata boleh tak keluar pergi dapat surat tawaran ke agama Kedah ni sekolah kerajaan lah. Sekolah kerajaan, kemudian ada peluang dapat beasiswa. Jadi dapat rayuan, dapat masuk. Jadi saya masuk ke agama Kedah. Jadi tempoh di agama Kedah tu selama 5 tahun tu macam-macam lah kan. Kita banyak cerita lah. Tapi apa yang saya nak kongsikan pada hari ni ialah itulah yang menyebabkan kenapa saya buat PhD pada hari ni. Okey. Apa sebabnya tu? Okey. Sebab bila duduk di sekolah ni, kita tahu kita duduk di sekolah elit. Tapi kita ni kaki lena. Sekolah elit. Oh, semekat. Semekat. Yalah, sekolah yang budak-budak semua masuk 4A dan 5A lah. Hari ni disebut sebagai ulul albab lah. Jadi bila kita masuk, cikgu selalu kata budak yang hebat ni engineer lawyer, engineer doktor, dua ni yang hebat. Yang lain tu biasalah. Kan? Kemudian ni cerita tapi mengumpat lah. Ada kawan-kawan yang jadi doktor ni, kita adalah mengaji biasa, nak pergi tanya, dia beritahu, aku tak tahu. Jadi kita nak belajar dengan dia tak boleh. Kan? Okey, alright. Si ilmu lah. Istilah kan. Jadi saya pada ketika tu azam tak ada azam lagi. Tak apalah tak biar. Kan duduk saya terlibat dengan badan dakwah, kemudian sampai ke SPM. Dapat result 2A. 2A ni tak tahu nak pergi mana. Kan? Masa tu sedap tak betapa besarnya SPM ni, ini hidup mati ke? Dah. Duk enjoy. Apa yang jadi lah. Apa yang jadi. Okey. Saya minta Darul Quran tak dapat. Ada kawan seorang lagi dia dapat Darul Quran, dia tak pergi. Seorang lagi tu pergi Ustaz Idris. Jadi saya tak dapat. Kemudian saya minta Politeknik pun tak dapat. Jadi akhirnya menyebabkan kawan saya kata jom kita minta kisah. Abang aku minta kisah. Kami buat surat, orang post. Okey. Oh itu sejarah dia. Sejarah post. Okey. Bila post kebetulan masuk ke kisah, dapat tawaran Politeknik, tolak, duduk di kisah ni. Di kisah ni bila sebab kita dah kepimpinan dulu di peringkat pelajar. Di Semekak duduk ceramah forum. Kami ni buat momentum perubahan selepas kami pergi tamrin yang dibuat di muassasah. Saya ingat lagi dulu darjah 5 ada seorang ustaz saya ni, seorang ni Ustaz Mahmud Zaim, orang kuat Bahmat. Okey. Kan. Jadi dia ni bawa pergi tamrin. Train kami ni start pada bulan 5 tu kami gila buat kerja dakwah sampai bulan 12. Tak kisahlah SPM jadi apa pun. Okey. Duduk depan maqam kubur Ustaz Fadil Nur tu doa, ya Allah kami bagilah kami ni istiqamah dalam perjuangan apa semua. Kira tabarruk lah. Okey. Alright. Kan jadi semangat ni. Semangat sampai tahap buat kerja cikgu pening. Sat-sat forum, sat-sat ceramah, sat-sat panggil Saina main forum, sat panggil Ma'had, kami panel. Jadi pelajar nampak kepimpinan kami ni sebab sat ceramah forum, duduk dengan cikgu forum.
Berani lah, Okey. berbual lah. Dan ilmu tu yang saya guna hari ni, saya turun ke masjid-masjid, saya latih kawan-kawan buat forum daripada ilmu kita lima dulu. Okey. Alright. Bagi kata saya ni gamble lah buat. Kemudian dapat SPM 2A. Kemudian bila dapat 2A, cikgu-cikgu kata jangan jadilah macam Faisal ni. Dia pandai dakwahnya, tak ada masa depan. Saya ingat sampai hari ni, ada kawan-kawan beritahu kan. Itu pergi jumpa dengan kaunselor tak layan. Yalah, orang ni yalah dapat 11A, 12A, kita dapat 2A. Kan. Jadi kawan-kawan ni fly pergi US, ke pergi Australia. Yalah budak sekolah elit. Kan. Tetapi waktu tu bila saya duduk di Kisah, saya mula reflect, duduk, masuk, kita ada stayer dan non stayer. Kita ni bukan stayer lah. Tapi kebetulan kita main daripada track sekolah yang memang bukan kata sekolah yang tak cerdik, tetapi yalah main. Kan? Jadi bila masuk kita compete, saya dapat nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2. Dengan stayer ni memang jadi bila duduk di sana tu adalah banyak-banyak kisah yang berlaku di Kisah tu sendiri. Duduk dilantik sebagai esko surah di sana. Kemudian bila duduk dalam di Kisah tu apa yang saya tanam ialah aku tak boleh jadi doktor, tapi aku nak adalah PhD. Satu hari aku nak buka hospital dan geng-geng sekolah menengah agama Kedah dulu yang jadi doktor kerja dengan aku. Besar. Itu cita-cita ada redeem ya sebagai satu semangat. Kan? Tadi bila kita duduk study, saya ingat lagi waktu itu berlaku jerebu besar. Kawan-kawan semua pakat balik, saya tak balik. Kita orang susah kan. Jadi study dan akhirnya saya tahu lah malam tu saya rasa satu nikmat study malam tu tak tidur malam, study tapi bila mai exam boleh dapat skor dan akhirnya STPM dapat 5 principal A. Di Kisah 2 orang stayer dapat 5 principal A dan 2 orang non stayer. Seorang saya, seorang lagi bukan. Dan tahun tu juga salah seorang tu terbaik Malaysia lah. Kan. Jadi masuk ke UM tu pun ada sebab tu. Pilihan pertama saya sepatutnya adalah pendidikan Islam. Tetapi saya naik atas bas, saya jumpa dengan Pak Cik Iskandar. Sekarang ni timbalan pengarah PPUM. Dia balik daripada Kelang nak balik mai ke rumah isteri dia di Kedah. Yang jaga mak dia sakit. Dia kata Faisal jangan ambil pendidikan sebab Faisal ni potensi boleh pijuh lagi. Faisal ambil syariah. Pendidikan Islam UM lah ni? Saya minta UM. UKM. UM. Tetapi ingat juga saya minta law UAE. Sebab saya memang minat law. Daripada sekolah rendah saya nak jadi peguam, aku peguam bukan ustaz lah kan. Memang nak jadi lawyer. Tapi saya fikir kalau aku pergi UAE, aku nak kena masuk lagi kelas bahasa setahun. Aku nak kena ikut pengajian 4 tahun. Jadi saya kira 5 tahun. Jadi saya ni jenis orang tak suka lama tak. Jadi jenis saya fikir shortcut. Jadi bila shortcut ni di UM 3 tahun. Sebab tu saya masuk UM 3 tahun. Sebab tu lah. Ambil syariah and law, undang-undang 3 tahun. Itulah sebuah sedikit. Dia punya asasi setahun ke apa? Asasi tapi tak ada asasi lah. STP kan? Lupa, sorry. Dan yang lebih menarik direct lah masuk. Ya, ialah bila sejarah saya dapat STP antara, saya rasa saya pelajar terbaik Felda. Tapi disebabkan ayah saya orang PAH. Saya tak dapat anugerah dengan Najib di Kuala Lumpur. Kawan-kawan saya tengok esok tu dalam paper kawan-kawan dapat anugerah dengan Datuk Seri Najib. Tu dia TPM seorang 1000. Saya geram saya tulis dalam metro, keluar dalam metro. Gempak habis itu field kan. Yalah saya tulis pelajar STPM kecewa. Anak-anak field okey. Lepas tu apa tindakan dapat? Tak dapat. Dia orang dah hantar pergi ke peringkat KL, memang tak dapat apa. Tapi alhamdulillah daripada bantuan dengan Felda, saya minta beasiswa OCBC Bank. Dia bantulah sebab kita duduk di Felda ni internet pun tak ada, apa pun tak ada kan. Jadi nak fax pun dia bantu untuk fax, pergi borang ke OCBC dan akhirnya dapat beasiswa OCBC Bank. Dan hasil beasiswa tu jugalah hari ni saya berkawan dengan CEO OCBC Al-Amin, Tuan Syed, yang kebetulan juga berada bersebelahan dengan rumah mertua saya di Kuala Nerang. Jadi pusing bila dapat scholarship tu saya sign terima kasih kepada OCBC selepas 10 tahun dapat scholarship. Jadi bertemu masa tu dia kat OCBC dah lah.
10 Saya tahun tak dulu pasti. tu. 10 tahun dulu 2008 tu dia kata dia first year dia di OCBC, tapi saya ditemu juga 2006, 2007. Tapi saya dapat award 2007 lah, 2007. Waktu tu paling tinggi lah OCBC, setahun 5,000. Ambil OCBC, saya reject JPA, tengok JPA naik 5,600 tepuk daya. Anda ingat kot tahun tu? Tahun tu 2007 2008 tu memang tahun tu sebab yalah kan kita dah habis dengan anak-anak ni dah kira dah apa? Waktu tu JPA kita dah nak merasa 3 tahun dah. Jadi 3 tahun dengan yang rate yang rendah kan. Yang rendah. Yang last semester tahun terakhir tu baru dia bagi naik. Jadi merasalah yang hujung tu kan. Merasa dan alhamdulillah duit tu nak guna untuk sambung master lah. Memang ni jadi dia punya ni lah. So waktu tu memang masuk UM tu dah ada cita-cita lah. Cita-cita tertentu tu dah ada lah. Ana cita-cita Ana nak jadi ahli politik. Waktu tu. Memang saya di grooming. Saya ingat kita tahun kedua universiti pun dipanggil untuk sebagai bloggers pass. Ada dengan Datuk Mahfuz di hotel. Waktu tu pun SB selalu follow lah. Pita mana Faisal ni SB follow. Jadi tetapi cita-cita tu mula masuk terjun politik tu mula padam bila terjun dalam fitrah perkasa. Bila masuk ke zakat ni lagi lah kita nampak dunia ni lebih luas dan kita nampak contribution sumbangan kita tu lebih luas lagi lah. Yang menyebabkan saya sambung master tu pun balik ke UM. Sebenarnya saya lebih minat untuk buat ekonomi. Master ekonomi. Tapi peringkat pertama saya apply MCL UIA, Comparative Law, dapat. Tapi sebab tak ada duit saya tak pergi. Saya minta sains politik UKM tak dapat sebab terpengaruh dengan Dr. Agus. Kan? Jadi balik ke UM nak buat ekonomi tapi sebab kebetulan office saya tu berdepan dengan pejabat counselling. Jadi terus daftar di depan tu masuk buat sains counselling. Di UM lah. Di UM. Tetapi PhD pasal media. Apa pula? Bila habis master counselling, tu pun koinsidennya buat master. Stres 4 tahun buat sebab kena internship setahun. Memang saya tu dah lah. Kalau MCS tahun lah. MCS tahun lah. Sebab kita habis masa 4 tahun kan. Sepatutnya kita boleh buat tempoh setahun ataupun 2 tahun dengan kos lain sebab dia sampai 51 jam kredit, terlalu banyak. Tapi kita tak study awal. MCL 8 kali 4 apa? 20 standard 36 je. Kalau UM standard 32, 36 ni sampai 51 kan. Tapi tak apalah dah lalui kan. Kemudian ketika mana balik habis submit thesis tu seorang kawan call, dia kata nak buat PhD tak? Media. Saya kata on, jalan. Kaji YouTube. Jadi walaupun hari ni taklah nampak ada signifikannya degree syariah undang-undang, master counselling, PhD, media baru, YouTube, tetapi saya rasa saya nak explore kepada digital marketing kot. Sebab master tu lebih kepada behavior, tengok tingkah laku manusia. PhD pun melihat kepada tingkah laku manusia, OB, tetapi lebih kepada media lah, menggunakan YouTube untuk tujuan pencarian maklumat berkaitan dengan agama. Jadi macam mana nak, sebab saya lebih kena nak pergi ke finance, tapi bila minta nasihat orang, dia kata tak payahlah buat double master ataupun double PhD, cuma pergi ambil certified. Jadi saya rasa saya nak explore lebih kepada digital marketing kot. Dia nak ingat dulu siapa sebab UM kan pernah baca Faisal Tehrani tulis kan syariah UM kan. Lepas tu Datuk Mahmud Zudi lah dia kata Tok Mut lah kata maksudnya hak yang grad syariah ni semua takkan semua nak ambil master agama, PhD agama. Jadi dia galakkan buatlah benda lain kan. Jadi itu antara yang Faisal Tehrani kata punca dia ambil master dia kan sastrawan kan. Jadi maknanya master dia kesusastraan, PhD dia pun kesusastraan kan. Jadi orang kata foundation syariah tu bukanlah maksudnya tak boleh buat benda lain kan. Tapi orang kata jadikan foundation tu dan boleh ke mana-mana ni lah kan. Ke mana-mana bidang yang lain lah. Kata dia punya keadaan lah. So masa di
masa apply zakat tu memang gamble lah, memang kebetulan kosong Bila ke saya duduk ataupun di mana? masa saya grad, waktu tu duduk mengaji di Darul Shifa, ulang-alik mengaji dengan Tok Warundin. Kemudian saya minta di Fitrah Perkasa, dapat duduk Convert lah. setahun. Convert, Convert lah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan, convert. Ada setengah orang dia tak tahan ni praktikal. Ya. Tak tahan Kemudian kerusik. masuk ke Fitrah Perkasa setahun. Waktu tu tak mau balik. Tetapi kebetulan saya balik ke Kedah tu, ada seorang sahabat minta resume, dia nak minta orang yang boleh buat training di UiM, saya hantar dapat. Kemudian saya berbolak-balik lah, isteri tak bagi balik tapi mak suruh balik. Sampai mak pergi kata dia kata hang nak ikut aku kah nak ikut orang lain. Jadi saya terpaksa balik ke UiM lah. Walaupun peringkat awal balik ke Kedah ni hati sengsara jugalah sebab biasa jam di KL. Balik ke Kedah, rumah saya ni di belakang UiM. Okey. Jadi terlalu dekat. Tak ada jam apa Tak jam. Faitas biji pun tak ada lah. Jadi stres tu. Betul. Sekarang ni dah tak stres lah. Sekarang ni enjoy lah duduk Kedah kan. Jadi bila duduk di UiM tu, pertama buat training, gamble lah. Memang nama tu naik sebab dia buat training, buat perubahan training semua tu. Kemudian ditukarkan sebab VC dapat gambar saya terlibat dalam aktivis mahasiswa zaman student. Kemudian ditukarkan ke UiM Press. Di sana tu saya dipanggil oleh seorang bos saya. Dia kata, Faisal, keluarlah daripada zakat, pilihlah buat master, buat PhD. Lepas habis PhD baru balik ke sini balik. Come back lah. Jadi saya minta kerja lah, cari kerja dapat di zakat. Pada tahun 2012 saya keluar ke zakat waktu tu. Masa tu apa? Yalah, apa expectation ataupun jangkaan ataupun kan orang duk cerita macam-macam kan. Ya. Yang ni kan. Jadi masa masuk tu kira hadap saja ke ataupun lepas masuk tu terkejut ke ataupun nak berhenti tukar kerja ke ataupun lagu mana? Bila saya masuk ke zakat ini antara pengalaman yang saya rasa menyebabkan hari ini mungkinlah antara menyebabkan saya nak berubah zakat. Saya masuk ada seorang sisi. Tu pun sampai sekarang ni saya baik. Dia sisi, dia masuk saya sebut kepada dia saya nak buat perubahan. Dan bagi pada saya 5 tahun saya akan buat perubahan. Okey. Setiap kali mesyuarat dengan pegawai zakat adalah saya sebut 5 tahun kepada saya akan buat perubahan. Macam orang politik kan. Manifesto. Kemudian disebut oleh sisi dia kata Faisal mai muda pandai cakap pandai takkan boleh buat perubahan lah. Saya kata insya-Allah bagi saya 5 tahun je saya akan buat perubahan. Dan saya work out. Saya study, tengok seni, saya faham, saya study saya dan saya mula work out dan akhirnya alhamdulillah berubah dan turning point tu sampai kepada CEO masuk dia kata Faisal saya nak buat perubahan cuma Faisal nak kena bantu saya dan sebagainya. Jadi dia bantulah dan di sana tak nafilah berlakunya konflik dengan orang lama dengan sahabat-sahabat yang lain dan niat saya hanyalah satu untuk kita cuba bentuk satu budaya kerja baru di zakat yang saya sebut saya tiap kali lama. Sekarang ni pun saya dah bagi tempoh 10 tahun di zakat. Dan saya rasa ni dah kemuncak. Sebab tu saya sebut mungkin paling lama pun saya di zakat setahun ataupun 2 tahun lagi. Dan paling awal mungkin saya akan quit zakat dalam 1 tahun ni. Tahun depan. Kerana bagi saya itu dah cukup ialah saya kena explore dunia baru dan apa yang saya buat di zakat tu bagi saya dengan jadi orang dapat anchor pada CEO tu ialah daripada zakat ni orang sebut dulu nak pakai baju zakat malu. Itulah. Nak mengaku orang zakat malu. Nak mengaku orang zakat malu. Kerja zakat. Dah. Saya kan. Jadi tapi saya boleh buat training untuk Petronas waktu tu dan saya pun tak pastilah sejauh mana persepsi mereka terhadap zakat pada ketika tu. Tapi saya buat jugalah sebab saya dah Fitrah Perkasa. Tapi kita sebut apa falsafah saya ialah sampai bila agensi agama nak dihina? Kalau orang selalu sebut benchmark kepada corporate adalah Petronas, Maybank, CIMB, termasuk Etika dan sebagainya. Tetapi kalau sebut tentang zakat, lemah, tak kuat, hina dan sebagainya, pada ketika itu menyebabkan kita di mana maruah kita. Dan benarnya bukan kata kita kata teori. Sepanjang tempoh transformasi ini berlaku, ketika mana saya pergi ke sebuah agensi di Kuala Lumpur pun, kan sampai di sana pun dihina. Ada satu agensi saya pergi jemput duduk pun tak, agensi satu lagi saya pergi dia sebut kata zakat Kedah takkan berjaya, pergi semua dihentam dan saya sebut pada mereka walaupun kita sebut kata kami duduk di Kedah, saya mengaji di Universiti Malaya, bukan kita nak berbangga, tidak, saya mengaji di Universiti Malaya, saya kerja di KL, cuma kebetulan saya balik ke Kedah
Dan hari ni pun saya buat PhD. Dan saya sebut, kita di UM pun ada orang cerdik pandai. Kebetulan dia pun duduk di Kedah. Sebab hari ni saya kata dunia tanpa sempadan. Sebab itulah saya sebut, dalam proses transformasi ni, di mana kita berada, kita boleh transform. Itu pegangan saya ketika mereka duduk berada di zakat. Cuma idea yang kita nak bawa tu, selalu saya sebutlah bincang, idea perubahan di Kedah ni kita kena terima hakikat bahawasanya idea ni hanya dipahami oleh orang-orang yang berada di Kuala Lumpur. Orang di Kedah ialah kita berada di satu dunia utopia yang kita bercakap orang tak faham. Dia ni nak cakap apa, nak buat apa. Ya, memang Ana pernah merasai ya. Yalah join program zakat Kedah beberapa kali dan yang sekali dua tu pun boleh nampak dah lah benda message yang tak sampai dan tak difahami. CEO cakap benda lain, orang lain jawab lain, jadi macam kata besar lah cabaran dia tu dari segi kata apa, nak transform tu lah dari segi pemikiran, dari segi ni, nak kata bukan mustahil pun. Ya, tak mustahil. Yang agensi agama yang selama ni dipandang entah mungkin dari segi orang kata entah lah zakat ataupun ni, tapi orang kata balik ke negeri kita boleh nampak yang orang kata apa, ruang entah boleh nampak ruang untuk mengubah tu ada dan ni kan cuma perlukan usaha kerjasama apa semua kan. Kalau macam nak cerita kat Inta, kalau macam Ana di UIA, ni bukan ni walaupun mungkin ada orang nafi ataupun orang kata taklah Hadi tu cakap tu kan, tapi kalau macam di ni cara kami punya treatment ni ataupun kita ni, bagi kami di situ bukan nak belagak atau apa, tapi hakikatnya kalau sebut pasal agensi agama ni, kalau macam di UIA itu kira orang kata apa, macam dah diindoktrinkan ataupun dah disemai dalam pemikiran tu, benda ni sia-sia je lah. Nak kata kita mahkamah syariah ke, wakaf ke, zakat ke, jadi mungkin kerana itu juga entah perasan ramai yang macam UIA ni, geng-geng lulusan UIA ni, mereka pergi ke tempat yang mudah untuk kira cakap tu orang nak ikut dan flow tu, maknanya dia boleh terus orang kata apa, laksanakan kerja lah. Mana contohnya dalam perbankan Islam lah. Kan? Jadi laras bahasa dari segi mentaliti, dari segi apa tu tak susah untuk nak ni kan. Nak bentuk. Sebab kita cakap A, dia pun faham A kan. Betul. Ini yang ni cakap A, hak ni duk faham Z. Ini benda tu jadi ni kan. Tapi sepanjang tu pun kita duk fikir lah, maksudnya sampai bila kan? Sampai bila maksudnya kena ada orang kata orang yang berani menongkar arus dan cuba orang kata menafikan norma lama ni lah kan. Dia punya ni lah untuk ni. Dan kalau tanya kepada entah apa sebenarnya yang kalau kata top 3 lah, top 3 bukan pada agensi zakat saja, top 3 lah kalau kata penghalang atau apa dari segi agensi agama ni, apa benda sebenarnya? Adakah orang yang kerja? Sebab Ana tengok kalau orang kata cita-cita nak transform tu, nak ubah tu, Ana rasa semua orang masuk dengan niat suci untuk ubah. Tapi lepas 6 bulan cuci liau, habis dia pula sekali ni kan, sebab dia tak nampak siapa-siapa boleh support kan. Kalau macam Inta tengok apa cabar, adakah memang tu semata-mata ataupun sistem tu sendiri ataupun apa dia punya? Ada pandangan saya duduk di Kedah dan saya memerhati sebab saya ni suka buat observation. Sebab tu saya duduk selalunya kalau syarikat-syarikat ni macam baru ni dia panggil untuk buat perundingan pelancongan. Sebab kalau orang minta advice saya lebih suka buat observation. Bagi masa saya akan observe, buat pembacaan, tengok dan saya akan bagi solution tu based on kepada apa yang berlaku dalam company tu lah. Dan jadi antara benda yang saya tengok dalam zakat ni ialah bagaimana kita nak melatih seorang yang mempunyai karakter yang boleh dia ada seni. Contohlah dia berbeza sebab kita nak dalam kita menguruskan agensi ni dia mungkin berbeza dengan corporate, tetapi saya rasa hampir sama aja. Masuk mesti kita pegang dia punya board. Dan kita pegang dia punya top. Dia nak sebab C kita tu ada pada board. Itu dan kita kena faham seni. Masuk sebagai contoh saya masuk di zakat Kedah. Kalau sebut di Malaysia ni beberapa generasi dihentam. Kalau siapa masuk kelas Tok Mut,
mereka menghentam bahawasanya zakat Kedah ni antara yang paling teruk di Malaysia. Dan saya masuk dalam keadaan saya terpaksa tanggung beban bahawasanya dia ni paling teruk. Tetapi kita masuk, kita perhati bagaimana seni dia, kita pergi engage, diberi ruang untuk berjumpa dengan board. Kemudian bos kita pun kita taklah buat kerja, kena reject. Tapi saya mengambil kira, kita kena ada seni. Seni itu saya tak tahu lah. Seni itu kita tak tahu. Mungkin saya belajar di Fitrah Perkasa, seni convene dan akhirnya masuk kali pertama kena reject, kali kedua kena reject, kali ketiga saya bawa satu kaedah. Kalau saya pelbagai kaedah lah dan akhirnya diterima proposal yang kita bawa tu. Dan benda yang sama saya bila saya duduk dengan kawan-kawan di negeri keliling pun, mereka tidak ada satu kapasiti orang yang boleh pergi convene board. Dan orang yang boleh, dan sebab itulah bila bawa ke board kena reject terus dia tersandar lah. Take break. Dan ini seni yang perlu belajar. Saya tak tahu nak cerita macam mana, tapi mungkin nama Faisal tu sendiri kot sebagai hakim pemutus kepada masalah. Kita tak tahu lah bila Ana rasa boleh faham sebabnya ialah entah pun 14 negeri, Ana pun kerja kita pun di dengan 14 negeri, pusat zakat, pusat wakaf, majlis agama. Depa ni sebenarnya ada satu mentaliti atau ada satu attitude yang entah pun tahulah. Apabila katalah nak propose satu benda, perubahan satu benda, kemudian mungkin orang atas ataupun board bila depa tak rasa convince atau tak yakin dan depa reject, then depa terus macam yang tersebut lah, terus senyap dan depa rasa macam biarlah tunggu yang atas cakap apa lah. Sedangkan yang atas tu pun bukan tahu semua benda pun kan. Kita bayangkan cetusan yang kita buat di Kedah ni, yang anda cuba nak reka ni, anda bukan nak ubah zakat Kedah, anda nak ubah Malaysia. Tetapi berjaya tak berjaya? Seninya ialah anda teringat lagi ketika anda kali pertama anda pergi KL jumpa Ustaz Nazri tak dilayan. Orang pun tak kenal kita siapa Faisal ni. Anda ingat benda tu walaupun dia mungkin dah tak ingat, tapi waktu tu kita bukan siapa. Tapi anda study laras bahasa bank. Siapa? Ustaz Nazri. Nazri Cik. Bank Islam lah. Dulu lah masa anda pergi jumpa dia dengan di seminar apa semua tu kan. Orang dia lah biasa kita orang tak kenal. Jadi anda kata macam mana approach untuk aku masuk dalam korporat. Anda mula study. Untuk cakap dengan korporat ni ada bahasa dia, Islamic Corporate Finance, Islamic Social Finance, crowdfunding, blockchain. Anda study. Anda study, anda baca buku ekonomi, anda follow, anda baca tu. Dan bila anda duduk, anda study sikit capital market, anda baca dan anda ambil 2-3 orang mentor, rujuk dan akhirnya hari ni kalau anda duduk dengan orang bank, mana kata anda boleh bercakap. Ketika mana anda duduk dengan tuan nama apa? CEO CMB Islamic. Ni Rafi ya dulu. Bukan. Yang baru ketika mana dia dia nak jadi CEO Islamic datang ke Kedah, kita boleh duduk dengan dia dalam satu level, boleh bercakap dalam nada yang sama. Tuan Syed Mai pun boleh bercakap dalam nada yang sama. Termasuk sahabat saya Zaidi, walaupun dia umur dia baru dalam 25. Sebab dia duduk dengan saya, dia laras bahasa kami tu dia dah boleh, saya kata Zaidi baca ni. Nak cakap dengan corporate, cakap bahasa ni dan akhirnya kita boleh adopt benda tu. Kita boleh apply benda tu. Tetapi malangnya juga ialah kita nak transfer benda yang sama kepada pensyarah-pensyarah universiti. Dia pun tak boleh nak adopt. Nak adapt benda. Dia pun tak boleh nak ambil benda tu jadikan sebagai bahasa dia. Sedangkan mereka ni adalah pensyarah dari bidang IBS, Islamic Business School. Banking. Itu benda yang saya kata willing lah, mungkin willing. Dan seni tu perlu ada untuk kita convene board. Bukan mudah nak ubah orang tua. Yalah apa. Dia bila sebut pasal pensyarah ni pun satu. Dan anak tak tahu anak pernah sebut pun. Depa ni siapa nak terasa lah tak pergi lah kan. Tapi mana nak kata depa ni sebenarnya ada satu kepompong yang depa nak kata bukanlah tergugat tak, tapi depa tak mau mengiktiraf apa benda yang di luar sana tu, mana tak nak ikut dengan arus masa lah kan. Maksudnya depa masih lagi dengan satu mentaliti ataupun approach yang kami mengajak je universiti, benda lain tak tahulah, benda corporate ni apa benda semua ni kan. Jadi itu adalah attitude yang sangat ketinggalan lah. Sebab kalau macam Tok Mut pun dia selalu sebut yang dia try to adapt kan. Dia pun dah dekat 30 tahun dengan public bank apa semua kan. Dia try to ni sebagai pensyarah kan, profesor. Tapi dia tak kekok lah bila dia ni kan. Dia tak kekok untuk ni kan. Tapi ada yang
tengah ni macam ya dia mengajar tanda kertas supervise dia kan. Kadang-kadang tu lah tajuk pun tajuk pun apa punya tajuk kan nak kata kan. Quality tesis pun kita boleh ni kan. Tapi yalah bukan semua kan. Jadi itu yang mungkin cabaran untuk mengkorporatkan pensyarah ni lah. Mengkorporatkan pemikiran pensyarah ni yang tak tahu tugas siapa lah sebenarnya. Itu inisiatif sendirilah sepatutnya. Inisiatif untuk sebab tu boleh saya duduk dengan pasal saya bercakap bahasa-bahasa corporate ni. Tapi dia pun tengok, kita pun pelik tak? Dia mengajar benda yang sama dekat mesti, tapi kita yang boleh syarah kat dia sedangkan kita orang zakat. Itulah dia punya ni kan, dia punya keadaan dia lah. Itu dia punya ni lah. Jadi inilah kata ialah pasal zakat ni ialah biasalah orang kita sembang yang isu-isu sensasi kan. Yang terkini baru ni. Adakah hari tu Ana tak ingat ada masa SKIK kot, ada pensyarah ni sebut tapi Ana sebenarnya tak setuju, tapi sebabnya selalu disebut-sebut yang macam ialah agensi zakat sebut bila berlaku COVID apa semua kan, akan kata bantuan ni apa benda semua kan, BPM apa semua, lepas tu kat ujung tu akan kata zakat hanyalah pelengkap kan. Zakat hanyalah sebagai support. Seolah-olah macam, sedangkan kalau kita belajar falsafah zakat itu rukun Islam, sebenarnya itulah yang core utama. Core Baitul Mal tu. Tapi tak tahu adakah itu kerana kita sendiri di negara kita sebab zakat tu hal urusan negeri ataupun yang memang tak bersama dengan Baitul Mal, iaitu federate ni lah, perbendaharaan kan, Kementerian Kewangan, MOF. Tapi nampak macam dah reda agensi-agensi zakat ni pun macam dah reda, kami ni pelengkap je. Pelengkap je kan. Tetapi di sana pandangan anda mungkin berbeza dengan doktor lah, sebab anda melihat dalam kerangka ekonomi Malaysia, kalau kita melihat dasar fiskal negara tu, yang pertama datang daripada government spending lah, perbelanjaan kerajaan. Yang keduanya tax. Yang ketiganya third sector ni sama ada daripada zakat yang menjadi complementary kepada dasar fiskal negara, berbanding dengan sistem Baitul Mal yang diamalkan di zaman Nabi SAW. Semua hasil negara ni, doribahnya, zakatnya itu dalam satu kantung, seperti yang berlaku di negara-negara Arab hari ni. Tetapi dalam kita ni, di Malaysia ni, kita mengamalkan sistem yang mana ada pemisahan di antara revenue yang federal dengan revenue state. State tu pecah lagi. Yang state hasil tanah dengan hasil kerajaan tempatan itu diasingkan dengan Islamic revenue. Jadi menyebabkan sos kepada zakat tu kecil, portion dia kecil. Contoh sebut, kalaulah kita kata revenue kerajaan federal setahun lebih kurang 400 bilion. Zakat total collection baru 2 bilion. Jadi terlalu kecil. Sebab itulah kita nak sebut dari sudut bantuan kepada KPLB untuk membasmi kemiskinan pun, dari sudut pembangunan lebih kurang 10 bilion setahun. Kalau zakat baru 2 bilion. Itu tak termasuk lagi bantuan usahawan dan sebagainya. Sebab tu kita kata kalau zakat dikatakan sebagai agenda utama untuk membasmi kemiskinan, untuk orang kata sebagai dalam COVID tu sendiri, saya rasa agensi zakat dia akan collect. Tetapi dia mengambil, dia akan collect dari sudut keuangan kerana dengan keadaan collection di awal tu kecil, kemudian pembelanjaan tu tinggi. Sebab itulah ketika kita berbahas, ini antara kelebihan juga bila kita memahami kan konsep ekonomi itu sendiri. Kalau doktor perasan, negara lain semua bagi bantuan yang bersifat populis, sebahagian lah. Bagi bantuan duit, bantuan duit. Kedah kita bincang, kita sebut, saya bentang dalam meeting bersama dengan CEO semua sebut, tanggungjawab untuk memberikan, ni dasar fiskal lah. Ni pun saya dapat ketika mana saya pergi ke Brunei. Muzakarah di Brunei tu, duduk parti dengar ni, saya kata duduk dengan orang bank dapat juga idea. Baru saya faham apa itu dasar fiskal. Pembelanjaan kerajaan. Jadi tanggungjawab untuk memasukkan duit ke dalam poket rakyat adalah tanggungjawab kerajaan, bukan tanggungjawab zakat. Kerana zakat tidak mempunyai dana yang luar biasa untuk memasukkan duit ke poket-poket rakyat.
Sebab itulah hari pertama berlaku COVID, esok peniaga dah minta. Mana duit bantuan. Kita kata takkan satu hari tak COVID, esok tu terus habis duit. Okey. Kan? Jadi Okay. menyebabkan kita bincang, saya bentang dalam surat, dia bersetuju, dia kata tanggungjawab kita tunggu. Kerajaan akan bagi duit untuk masukkan ke dalam poket rakyat untuk berbelanja. Dan kita buat keputusan, kita hanya bagi bantuan makanan untuk mengelakkan terputusnya bekalan makanan. Beberapa hari selepas kita buat keputusan, Perdana Menteri Umum, BPN, bantuan kepada rakyat Malaysia. Jadi di sana tu saya nampak keperluan untuk pengurus zakat ni, dia memahami struktur ekonomi tu penting. Sebab setiap decision yang kita buat, keputusan yang kita buat tu ialah kita nak mengambil kira di mana kita berada. Itu yang lebih utama lah. Sebab tu dalam kerangka Kedah kita mengambil kira semua tu. Dan semua tu kita belajar hasil daripada kita berkawan dengan corporate bank, pergi muzakarah Isra, duduk dengar orang sembang. Tapi waktu kita sembang tu kita taklah buat kita tak tahu dah. Dengar dia bentang, balik mai kita baca lah, kita buat Google, baca, explore, dan akhirnya kita dapat jugalah something daripada hasil duduk berkawan dengan orang corporate ni. Sebabnya bila dia bincangkan zakat ni, isu itulah mengantarabangsakan zakat, mengenakan zakat. Tapi dalam keadaan macam dah sebutlah, maknanya dalam negara kita ni pun zakat sebagai pelengkap kan. Jadi itu yang jadi orang kata apa, anda pun tidaklah setuju atau tak setuju, itu bukan isu. Sebabnya ketersediaan pusat agensi zakat tu sendiri untuk menjadi peneraju tu pun kan, itu pun satu isu juga kan. Adakah mereka agresif dan nak jadi contoh kepada dunia Islam tu, itu satu lagi orang kata apa, satu lagi isu lah kan. Isu lah. Entah sebagai 10 tahun lah, berapa 8-9 tahun di pusat zakat ni, kata dah ke antarabangsa lah kan. Kita tengok maksudnya kalau negara umat Islam lain lah jauh lebih teruk lah kan. Ya, betul. Kan? Mana cakap lagu mana? Punca kerana kemiskinan lah kot kan. Maksudnya nak menikan. Maknanya negara-negara umat Islam lain pun menghadapi masalah yang sama untuk memprofesionalkan institusi zakat ni lah. Betul. Banyak yang masih lagi secara tradisional, yang masih lagi duk berbalah zakat pendapatan ni patut ke tak patut kan. Jadi pengalaman tu macam mana? Kita boleh ulas lah dari segi inilah. Bila anda duduk di zakat, anda orang yang suka membaca sejarah. Kan? Tetapi anda menggali sejarah zakat Kedah dan anda mendapat maklumat bahawasanya zakat Kedah ni berada satu sebab disebut oleh anak Syekh Muhammad Naim, Datuk Paduka Muhammad Amar, disebut dia kata ayah dia pernah kata pada dia, zakat Kedah pernah berada di kemuncak, dan ketika mana zakat Kedah berada di kemuncak tu, negeri lain tu nothing, tak ada apa. Termasuk Selangor, PPZ. Sebab zakat Kedah fatwa zakat pendapatan pada tahun 1985. Kan? Dan idea untuk membangunkan mentera zakat tu bermula pada tahun 1980-an. Jadi dia jauh dah, dia punya futuristik punya pemikiran, saya rasa dia luar biasa dengan nak buat hotelnya, dengan nak buat pelbagai perancangan. Tetapi idea dia mati selepas beberapa ketika, dan kita melihat lonjakan tu berlaku di PPZ dan di LZS. Sedangkan model tu dah ada di Kedah. Kemudian tak apalah, bila kita walk out, bila kita Syekh Zakaria masuk, kita sekali kita dijemput ke World Zakat Forum di Melaka. Kan? Walaupun di peringkat awal tu bila orang jemput kita pergi lah. Bila kita pergi kita tengok yang dibentangkan oleh institusi zakat seluruh Malaysia. Seluruh dunia. Dan kita sebut dalam hati, kalau macam ni punya pembentangan, negeri aku lagi bagus. Maksudnya tak well sangat lah. Tak ada apa pun. Kan? Tak well lah kan. Tak well lah. Okay. Kalau macam ni, kata negeri aku buat lagi bagus. Dan kebetulan pula kami ni propaganda kuat. Kami pergi tu bentang dengan produk kami ni. Orang himpun di zakat Kedah hebat. Sedangkan kami ni produk kampung. Kami present pun cara kampung. Tetapi, yalah, bawa produk kampung kan. Jadi orang rasa hebatnya, kagumnya. Dia tak ada macam korporat punya produk. Jadi bila kita balik, kita sebut, kita kata, kalaulah macam ni punya level dunia, kan, kita boleh pergi. Kita boleh duduk di peringkat antarabangsa. Jadi menyebabkan pada ketika itu kita buat satu grand design
kita alhamdulillah terima kasih kepada Prof Azmi. Walaupun kita balik daripada World Zakat Forum, tak ada orang add kita masuk dalam grup World Zakat Forum. Kerana Malaysia ni diwakili oleh beberapa buah negeri saja. Jadi Prof Azmi yang add kita masuk dalam grup World Zakat Forum dan kita mula buat propaganda. Kita saraf bentangkan punya program-program dan akhirnya kita mendapat sambutan. Dan ketika mana kita buat KEZA, Kedah Akademi Zakat, Kedah International Zakat Conference, KEZA, ada partisipan daripada luar negara datang dan alhamdulillah lepas pada itu beberapa buah negara mai untuk buat lawatan penanda aras. Dan yang lebih baik pada kita ialah kita ada AIU, dia mai ke Kedah dapat sekali package untuk student masuk secara percuma ke AIU. Okey. Jadi kita diberi di sponsor oleh siapa tu? Student Syed Muhtar Bukhari. Jadi maju percuma dapat seat 30 seat dia mai ke Kedah dan kita bagi training untuk menguruskan zakat secara percuma. Berapa hari dia nak duduk kita layan. Sebab tu doktor, berbeza dengan negeri lain. Ini kita nak sebut seni yang ada pada Kedah lah. Yang mungkin saya boleh sebut ni asal saya belajar dengan Pak Ya. Tuan Syekh Zakaria, dia ni mungkin mujamalah Arab. Kalau doktor datang ke Kedah, kami layan doktor seperti mana sebagainya tu. Bukan kita nak layan sebagai seorang korporat dah. Sebab CEO kami latih layan orang tu macam kawan. Korporat mai pun layan macam kawan, orang luar negara mai pun layan macam kawan. Jadi menyebabkan orang senang datang ke Kedah. Sebab dia dilayan tu seolah-olah macam kawan. Sebab itulah orang Nigeria datang pun Dato' Hayat Mata, Uganda datang pun Dato' Hayat Mata kan. Sebab dia rasa seronok duduk dengan kita tu. Seperti mana kita layan dia tu, macam kita layan geng korporat datang ke Kedah. Ini dan bila kita sebut kita dah berjaya pergi sampai ke sana, kita nampak orang selalu berbincang bila kita negeri miskin, kita tak boleh bagi bantuan zakat pada mereka, tetapi mereka bukan perlukan duit, mereka perlukan transfer knowledge. Mereka tak boleh buat penanda aras dengan Selangor, dengan Indonesia, kerana Indonesia rakyat dia 250 juta. Kutipan dia kecil. Jadi dia kata saiz tu bukan saiz kami. Pergi ke Selangor pula, dia kata kutipan Selangor ni dah tak capai 1 bilion. Lebih kurang 400 juta USD. Lebih kurang something lah kan. 250 USD. 250 juta USD. Bukan saiz kami. Mai duk cerita canggih-canggih ni, bahasa korporat ni. Jadi mai Kedah cakap kampung. Jadi dia kata dengan kami ni negeri kecil, staf zakat dekat negara kami berada 5 orang. Saiz Kedah ni kami boleh faham dan kami boleh belajar. Ini yang kita nampak contribution kita daripada peringkat antarabangsa tu ialah bukan sejauh mana kita menyumbang daripada peringkat antarabangsa tu bombastik, tetapi bagaimana kita boleh mencetuskan idea baru kepada mereka. Pengalaman kita berkongsi dengan sahabat-sahabat daripada Nigeria. Disebut di negara kami ni tak ada zakat pendapatan. Yang ada ni livestock. Lembu, kambing mai duk parking depan pejabat zakat ni. Zaman kita dululah. Kita dululah. Saya cerita pada dia kaedah pengiraan zakat pendapatan. Dia tengok kalau macam ni punya cerita, dia kata, Sultan aku pun mau mudah sangat dan ringan. Jadi tidak ada orang boleh mencerita sebab tu saya sebut. Bila negara kita maju, dia main daripada Nigeria, duk pergi bahas hawaij asliyah, hadul kifayah. Dia kata ni nak apa ni? Dalam bab pengucapan awam ni, saya nak kena belajar. Kita nak kena belajar dengan Bamak Sabu lah. Saya antara orang yang mengkaji public speaking. Antara ucapan tun ucapan yang berfakta. Santai, bersahaja dan berfakta. Pak Lah pun sama. Tetapi orang yang boleh menyampaikan ucapan dalam nada bersahaja tetapi mempunyai motif antaranya Mak Sabu. Jadi kita ni kadang-kadang orang korporat ni, orang hebat-hebat ni, dia nak cakap bahasa-bahasa tinggi. Menyebabkan orang lain pun tak faham. Betul. Tambah-tambah profesor, lagi tinggi. Ya, betul. Jadi bagaimana kita nak merakyatkan bahasa kita tu menyebabkan dia faham. Itu yang menyebabkan dia rasa seronok main Kedah. Sebab Kedah boleh bercakap dalam bahasa yang mereka faham. Jadi orang kata puluhan tahun mencari pedoman dan hidayah tu sebenarnya bukanlah benda yang terlalu besar pun yang mereka perlukan kan. Benda yang sangat basic dan cuma perlukan orang kata ajak buka switch je lah kan. Ni warna hijau, warna tekan. Itu je kan. Bukanlah ni. Mana selama ni memang tak ada siapa, yalah nak belajar daripada siapa kan. Itu tanggungjawab lah. Amal jariah lah kan. Amal jariah kita sebagai
Malaysia dikenali sebagai lah kita pun tahulah, kalau hub kewangan Islam ni dah lama lah kan, tempat belajar kan. Tapi itulah, kita masih lagi struggle untuk kata nak belajar pasal wakaf, mainlah Malaysia. Orang gelak kah kalau sebut kan. Kalau belajar pasal zakat, mainlah Malaysia. Yang tu ada ni sikit lah. Mungkin sekarang ni ada harapan lah. Kalau kata okey boleh main belajar dengan Kedah ke. Bila kita sebut kan tentang wakaf, Doktor, ni tu kata saya suka memerhati. Tapi bersetuju dengan tak bersetuju pandangan saya ni nombor 2 lah. Kita di Malaysia ni, kalau kita nak buat wakaf, kita takkan berjaya. Ni pandangan, takkan berjaya dalam erti kata untuk bertanding sama tinggi dengan Indonesia dan sama tinggi dengan Turki. Kenapa saya sebut sedemikian rupa? Kerana di sana mereka melaksanakan wakaf dalam pada masa yang sama. Orang yang melaksanakan wakaf tu wakaf sekali. Contoh, dia kerja di sekolah, kan? Dia menghidupkan wakaf. Gaji dia dibayar hanya 1,000 token. Jadi kita dengan pensyarah grade 52, gaji 10,000, nak terima wakaf 1,000, taubat lahu. Dia hidup dengan wakaf. Dia hidup dengan diri dia pun wakaf. Benda yang sama berlaku di Indonesia. Contoh. Dan kita mengkaji, dia tak boleh berlaku di Malaysia sebab pensyarah yang bercakap soal wakaf di Malaysia ni grade 52, tanya dia mau tak gaji 1,000, dia pun tak mau. Sebab itulah dalam seni di Malaysia ni kita nak kena faham. Kita tak boleh bercakap terlalu bermastik wakaf macam ni. Tetapi dia kena perlu disesuaikan dengan lifestyle kita yang memang ya rakyat Malaysia ni apa pun ialah, kecuali sebahagian lah, tapi sebahagian besar ni dia bekerja, dia tetap nak gaji, dia nak hidup selesa dan sebagainya tu. Jadi kerangka kita ni mungkin wakaf tu dia tak boleh terjemah macam berlaku di Turki, tak boleh terjemah dalam muka Indonesia. Dia kena duduk dalam konteks Malaysia. Ini. Ya kan? Sebab kami pergi 2-3 negara gaji, memang macam tu. Tanya gaji cikgu, kami tidak bergaji Pak, kami khidmat. Di Indonesia nama khidmat, di Turki nama hizmet. Sampai kita tanya macam mana sekiranya kalau mati anak isteri, kita serah pada Allah Ta'ala. Memang lah. Yalah. Even nak tanyalah kawan-kawan di Turki pun kan, dia pun kata wakaf di Turki hebat kan, beratus tahun dari zaman Muhammad Al-Fatih lah apa benda semua kan. Tapi bila tanya sebenarnya kawan yang belajar di Turki, bila kita tanya dari segi undang-undang, dari segi dokumen apa semua, dia berkata tak, sebenarnya tak ada apa pun. Tak ada, maksudnya dari segi kita undang-undang kanun tanah negara. Tak ada. Depa tak ada satu apa pun. Jadi maknanya dari segi dari segi perlindungan, dari segi undang-undang tu pun sebenarnya tak ada. Tapi hanya sekadar wakaf. Inilah wakaf. Jadi itu yang dipegang selama beratus-ratus tahun kan. Jadi tapi kalau ada isu apa-apa dari segi pertikaian undang-undang apa, sebenarnya ada konflik jugalah untuk menguruskan benda tu kan. Ya. Dan ni terlalu berpegang sangat dengan undang-undang. Itu tak boleh, negeri lah, pusat lah, federal lah kan. Jadi benda tu yang nampak kekangan tu lah. Dan apabila ada satu ketika dulu bila semua orang duk gila wakaf tunai, semua orang sibuk wakaf tunai. Ya. Jadi benda tu agak-agak ni lah, cabaran dia tu nak kena tunggu tu lah, Imam Mahdi turun lah untuk bantu ni lah kan, dia punya ni lah, dia punya untuk ni kan. Maknanya entah sebagai orang kata apa, mengubah institusi agama zakat ni tidaklah mustahil, tapi susah lah. Susah. Tapi tak mustahil. Tak mustahil. Sebab nak bagi inspirasi kepada kita, kalau entah perasan, berbanding 40-50 tahun dulu, sekarang kita lulusan agama terlalu ramai. Ya. Terlalu ramai. Tapi bila kata nak kerja majlis agama ke kuliah zakat, tobat lahum aku tak mau. Ya. Kan? Jadi macam pasal apa kan? Jadi sampai ada lah keluar orang kata apa, bagi ana benda tu satu perkara yang menyedihkan lah. Apabila contoh Sultan Perak sendiri sebut kan, bila dia wakaf kan, wakaf Perak, dia kata titah dia kata orang agama tak boleh jaga. Dia kata kan, tak boleh jaga institusi wakaf ni. Kena orang-orang yang profesional, accountant kan, yang tahu pasal bisnes,
yang tahu pasal property, yang tahu pasal saham untuk jaga ni kan. Jadi benda tu macam sepatutnya kekosongan tu diisi oleh yalah orang-orang agama lah kan. Tapi malangnya malangnya adakah berlaku ketidakseimbangan dari segi apa yang diajak di universiti ke macam mana ke? Itu satu benda yang kena difikirkan bersama lah. Difikirkan bersama untuk ni lah. Untuk penambahbaikan lah kan. Anda tak tahu lah nak kongsi macam mana dengan sahabat-sahabat dari agensi zakat. Anda nampak dan anda selalu sebut pada CEO. Tuan Syekh, boleh cuma mereka tak nampak seni tu je. Ya. Kadang-kadang ada CEO zakat-zakat lain telefon kat CEO, kami tak boleh buat. Saya kata Tuan Syekh, mudah je. Kan. Dia macam mana pun hati dia, bila hang duduk di atas, hang mesti tawan hang punya board. Dan itulah yang dibuat oleh Syekh Zakaria. Dan tak semudah tu lah makan setahun untuk mendapat trust, kepercayaan. Bukan kan? Tapi kita tak boleh pergi ke satu institusi nak tunjuk kita pandai. Tak boleh. Ya, dia ada sistem dia dan dia ada kan? Ada environment dia dan juga kan. Jadi kalau kalau nak kata menjadi orang lulusan agama dan untuk menjadi perubahan atau ejen mengubah keadaan ni, memang hati kena kental dan kena kering lah kan. Kalau kalau nak mudah kerja, payahlah nak mudah kerja kan. Dari segi apa yang mungkin Ustaz boleh kongsi lah, yang tak boleh kongsi. Selepas 8 tahun, 9 tahun, apa benda yang paling boleh dibanggakan lah ataupun yang macam, oh inilah yang aku nak tengok masa aku mula masuk dulu ni. Akhirnya telah terlaksana. Apa benda yang macam dulu duk rasa tak mustahil lah boleh buat. Tengok tu boleh buat. Boleh buat. Dah ni kan. Apa yang kata pencapaian yang paling manis lah. Kalau betul bila kita masuk zakat. Saya masuk zakat ni dia tak boleh nak gambarkan. Tak tahu dia image dia tu macam yalah. Staff duduk secara belacan. Kemudian dalam satu keadaan lagi pukul 10 hilang tukar rel kereta. Jadi tidur di rumah, tak main kerja. Jadi kita pun pening. Kita pening. Apa nak jadi ni? Kan? Jadi saya mengidamkan satu hari nanti zakat ni dia boleh jadi macam corporate lah, macam bank, at least lah. Taklah sampai bank nak boleh jadi macam bank waktu tu saya gambarkan. Tetapi sekurang-kurangnya main pakai baju Melayu selekeh. Jadi kita kan duduk di pejabat, sembang gelak aku. Jadi tidak ada apa-apanya. Kan, kalau pun penerima mai marah penerima, boleh hentam penerima. Jadi kita tengok customer service tu tak ada. Jadi faham kan? Satu kehidupan macam kan. Jadi bila kita buat training sikit, perubahan sikit, walaupun waktu tu kita nampak lah, tapi dia kena seni lah buat sikit, bagi punishment, walaupun orang tak suka pada kita buat punishment, kita potong gaji, dah mula sikit berubah. Kita bagi pemakaian sikit berubah. Dan sikit sampai Syekh Zakaria ni dia menggunakan kaedah dia terpaksa untuk menggunakan kaedah autokratik. Diktator. Dan hari ni saya rasa fasa sekarang ni pun dia dah mula berubah kepada fasa demokrasi. Tapi diktator tu untuk dia ubah satu cara fikir. Dia tak mau masuk staff masuk, tuan tak boleh tuan. Tak boleh tuan. Dan dia apa-apa tak boleh. Tak boleh. Tapi hari ni dia dapat buktikan boleh. Dan saya pun kita rasa puas. Walaupun di sana kita tahu lah di antara benda yang antara bila kita terlibat dalam perubahan ni sudah tentunya peratusan yang tak suka tu akan ramai. Tapi saya sebut kita buat tu semata kita nak melihat zakat tu berubah dan akhirnya hari ni dia berubah dari sudut cara kerja, cara fikir. Dan walaupun ada masih lagi yang tak berubah, tetapi di sana juga struktur bangunan pun berubah. Di sana tu kalau sebut dulu zakat Kedah orang boleh kata maki. Hari ni kalau sebut zakat Kedah saya boleh sebahagian besar lah mula puji bagusnya dengan brandingnya, image-nya, dengan nampak corporate laju daripada negeri dan kita boleh diiktiraf oleh negeri bahawasanya tidak ada agensi di Kedah termasuk kerajaan negeri yang laju seperti mana zakat. Sebab kita mencipta gelombang tak putus. Berjalan dan kita buat gelombang tu bukan kita cakap kosong dan kita buat.
Dan benda yang orang sebut tu tak boleh buat, hari ni kita sebut boleh buat. Itu yang saya rasa puas lah bila kita tengok. Dan saya merasakan sekarang ni zakat kita berada di kemuncak. Dan kita pun semangat, mungkin dia akan turun menjunam macam tu biasalah dari sudut organisasi. Tetapi kepuasan tu dapat. Yang kita kata apa yang dream, nak tengok dulu tu zakat berada dihormati, zakat disegani, kaki tangan dia tu boleh bercakap dengan nada korporat, image dia tu image korporat, dan bahasa cara fikir tu cara fikir korporat. Itu dah mula capai. Dan aura tu bukan duduk di Kedah, dirasai oleh semua agensi-agensi zakat yang berada di Malaysia. Ya, dia dah ada satu setting trend setting, trend benchmark yang boleh ini kan. Jadi kita sebut Kedah kutipan sikit, tetapi Kedah ni dia energetic dia tu. Pantang ada idea baru jalan. Itu yang menyebabkan dia boleh cepat. Dan dia yang keduanya bila ada idea tu dia tak terikat dengan bot. Sebab bot bagi kepercayaan untuk jalan terus dan sebagainya lah. Dia kalau ikut sebenarnya bot itu pun itulah fungsi bot sebenarnya. Bot ni kalau ikut korporat pun, undang-undang syarikat pun, dia memantau dan menyelia. Nak buat apa buatlah kan. Tapi kat situ dia mungkin ada perbezaan dari segi orang kata apa, ada yang bot yang mungkin dia pun ada kepentingan dia juga, ataupun tak boleh ada orang lagi pandai daripada dia. Jadi kat situ yang payah nak tu. Kalau bot nak buat kuasa eksekutif, jahanam organisasi. Itu je. Sebab kuasa eksekutif tu mesti pada CEO. Ya, betul. Sepatutnya gitu. Tapi ramai orang tak boleh nak pisah atau tak boleh nak hargai atau tak boleh nak appreciate benda tu. Bagi dia, chairman board kemas, chairman board boleh minta ni kan. Padahal hang chairman board bukan ada kuasa mutlak, tapi dia duk rasa kan, dia rasa inilah kita boleh buat ni kan. Jadi benda tu yang nampak pun apabila luahan jelah negeri-negeri lain punya agensi zakat pun kita dengar pun tumpang kesian jugalah. Ya, betul. Nak benda nak buat benda-benda mudah pun kadang tak lepas. Benda-benda simple. Hak ni pun tak boleh buat. Benda yang simple ni pun kena tak lepas. Jadi benda tu yang tapi kita nak kata kat dia pun kita pernah melalui zaman tu. Benda kecil pun kena reject, benda mudah pun kena reject, ni pun tak boleh faham. Sebab contoh macam Akademi Zakat kan, contoh macam ataupun KZ yang buat ni kan. Kalau negeri lain kata apa kalau yang kepala otak ni kan, apa faedah kita buat benda ni? Apa faedah nak suruh orang semua satu dunia mai turun tengok belajar apa ROI dia? Apa ROI itu yang paling penting. Tetapi di Kedah tu ini antara setting saya tak pastilah, mungkin kalau saya ditakdirkan tak duduk di Zakat Kedah ataupun ditukarkan tempat lain. Apa minda yang saya cuba kongsikan, kita menguruskan zakat ni, prinsip saya lah, zakat ni bukan base kepada profit. Ya, betul. Dan kami berkawan sebab tu selalunya kalau kami pergi jumpa korporat tanya, ni nak main minta duit ke? Antaranya kita pernah pergi kan. Kita nak sebut, kami main ni bukan kami nak minta duit. Sebab kami tahu dah, hampa memang akan bayar tiap-tiap tahun. Sebab hampa ada perniagaan di Kedah. Tetapi ialah bagaimana kita nak mengubah cara fikir orang korporat ni sendiri. Apa itu zakat? Itu yang kita cuba buat. Dari sudut zakat ni sekian. Dan kami tak mahu duit. Sebab kalau kita kena duit, kita malu nak pergi. Sebab kita pun malu. Tapi kita pergi nak menceritakan apa kita buat, apa konsep zakat. Dan kita pun dia akan bayar pada kita. Dan apa benda yang sama. Perubahan apa benda yang korporat kena, mungkin dia tersilap faham ke, dia tersilap apa benda? Dululah, ni saya tak pasti, mungkin dia etika tidak. Antara disebut oleh korporat, dia sebut yang pertama, dia kata kenapa kutipan zakat ni bilion-bilion tetapi ada orang miskin pertama. Yang keduanya pernah dengar kan. Yang keduanya korporat, orang agama sebut tu. Orang agama pun sama lah. Yang keduanya korporat selalu dia akan sebut, boleh tak bagi zakat untuk orang tu buat bisnes. Dan akhirnya dia keluar pada kemiskinan. Okey, ni idea. Ini saya rasa bank-bank semua akan bincang benda yang sama. Pergi bank-bank. Saya selalu sebut kepada, ini realiti bukan kita kata kita defensif. Saya pun mengambil masa yang lama untuk saya realise. Tetapi benda itu saya dapat ketika tuan Syed Zakaria kepak ataupun patahkan hujah seorang pensyarah. Dia sebut, dia kata, Prof, kalaulah Prof, orang kata apa, budak universiti, keluar universiti pun gagal berniaga, takkanlah Asnaf nak berjaya.
kita mula kaji, kita pergi ke SME. Pergi tanya SME kata kita keluarkan setahun ratusan juta. Hari ni pun dah bilion dah kerajaan belanja. Mana ikhtiar kita bi, mara kita bi, dan semua ni fokus kepada usahawan. Dan kebahagiaan masalah mereka gagal. Kalaulah zakat ni duit sikit, nak jaga orang miskin, keluar universiti pun tak, SPM ataupun SRP, nak fokus juga kepada meniaga. Kita terpaksa buat kerja yang sama dengan SME buat. Mara buat, Amanah Ikhtiar buat, Mada buat, Kedah buat, Mada buat, Felda buat. Di Kedah ni banyak agensi yang buat ni. Tu pun gagal, nak suruh zakat berjaya. Jadi benda yang sama saya sebut, mereka betul buka, betul juga tu. Sebab tu saya kata dalam menguruskan orang miskin ni dia nak kena tengok, sebab landscape Malaysia ni bukan kecil, landscape Malaysia ni besar. Dia ada in-scan-nya, dia ada macam-macam lah. Okay. Dia ada satu, bila entah sebut benda tu, mentality tu sebenarnya ada dalam bukan corporate saja, corporate satu benda lah. Ya. Tapi umat Islam yang majoriti ni pun, mereka ada mindset ni sama. Oleh kerana diracun oleh ni lah. Ya, termasuk racun rupai ni lah. Termasuk akademik pun sama. Dan orang-orang agamawan ni juga Ya. Yang dulu duk berkokok kata duit berbilion kan. Bilion. Lepas tu baru ni baru bising. Ya. Bila dia tengok realiti baru dia nampak macam ni. Saya dulu pun sama lah, tapi bila kita duduk, sebab tu kita kata kita duduk bekerja, kita kena memerhati. Dan kita berhujah tu pun, kita akan berhujah dengan keadaan kita ada hujah berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang orang ni tak boleh nak patahkan. Sebab tu kalau kita perasan, bila saya tulis, orang nak patah tu pun orang mula terfikir. Sebenarnya bila Abidli turun ke Kedah, kita mengambil pendekatan, kita mengalu-alukan. Cuma penulisan saya tu ke arah mendidik masyarakat. Hari ni masyarakat mula sedar, sampai mufti sendiri sedar. Mufti Perlis pun dah mula sedar bagi jadi. Kan? Dulu dia hentam, tetapi saya nak sebut, cuba faham apa yang berlaku dalam masyarakat. Bila dia faham, dia nampak bukan satu benda yang mudah lah. Kerana dulu, ini pengalaman peribadi lah. Maknanya nak kata sedap mengenai benda itu. Kerana ada berlaku satu peristiwa di pejabat dulu lah. Dia lebih kurang, ada seorang asnaf. Masa tu kita tak faham. Ada seorang asnaf, kalau di dataran Maybank tu, insya-Allah dia kenal siapa asnaf ni. Ada seorang makcik ni, makcik, anak ada 10 orang, dan suami dia lumpuh, dan kemudian meminta bantuan lah sana sini apa semua, sentiasa datang minta bantuan. Dan dia adalah penerima zakat, Baitul Mal. Jadi duduk di PPR apa semua. Tapi yalah kalau dapat RM800 sebulan, anak 10 orang, suami pula lumpuh, orang kata apa, dan hidup dia tu sehari-hari tu duk panjat tangga bank-bank ni untuk minta sedekah. Dan dia ni memang popular lah di dataran Maybank pun, dia mana yang dia dengar bank-bank kan, takaful ke mana-mana yang boleh ni, dia jumpa mana-mana ustaz yang ni kan, dia akan pergi. Dan bukan orang tak bantu. Orang belikan motor, dia jual. Orang belikan ni, mesin jahit, jual kan. Tapi orang pergi ke rumah, sampai satu tahap, orang bila sebut nama dia ni, dah macam mangli lah. Dia ni. Dah tak tahu nak buat apa, mana mereka ni dah surrender lah. Ya. Kan? Tapi bila kita duduk balik, kita bincang balik, kita tengok balik, untuk aspek dia meniaga contoh kan. Nak meniaga lagu mana? Anak 10 orang. Lepas tu anak-anak ada yang sakit, kena pergi appointment hospital, suami lumpuh, nak kena pergi klinik, nak kena pergi hospital. Jadi masa bilanya yang hang nak expect dia meniaga kan? Ya, betul. Lepas tu dengan anak-anak dia tak pergi sekolah, yang kita tengok depan mata kan. Jadi dia bukanlah semata-mata semudah hang tak buat, hang malas. Hang jual ni hang malas kan. Jadi dari tu yang baru kita sedar yang sebenarnya dia adalah satu sistem, support sistem yang membentuk kenapa orang ni jadi seperti ini pada hari inilah. Malangnya support system itu tidak macam-macam masalah lah. Kenapa dia jadi akhirnya begitu kan. Satu benda yang orang kata apa, kita sahaja perang nak tengok pendidikan lah. Kalau mungkin di peringkat mak dia atau bapak dia tu mungkin dah tak ada harapan. Kan mungkin ni, tapi anak-anak dia tu kalau dihantar mengajar, dihantar ke belajar, insya-Allah
Ya, betul. Kita kena invest pendidikan tu lah. Kena ke arah tu lah. Dan apa yang Zakat Kedah buat tu memang bagus lah. Mahat dini apa semua kena hantar lah. Dan itu pun challenge juga tu, nak kata macam Pak Yah sebut lah kan. Hantar pi pondok. Lepas tu nak kerja apa tak tahu. Ya, tak ada masa depan atau tak ada ni kan. Bukan bila kita sebut ni dia pun kata tak percaya qada. Tapi sebenarnya nak apa kan? Bila kita tu sebenarnya akhirnya dia balik semula ke rantaian kemiskinan tu masih lagi berlingkar-lingkar di balik orang yang sama lah kan. Itu dia punya kena ada holistik punya pendekatan yang holistik lah. Yang mungkin selama ni dah berpuluh tahun diabaikan ya. Jadi tak ni kontroversi baru ni tak Lena tidur Lena tidur kan. Okey je, relax lah. Kita dah biasa kan. Jadi bila dah biasa ni sebenarnya serangan yang mic tu kita dah relax lah, kita tak melompat, kita dah cool. Dia akhirnya kita akan nampak spesial je dia punya tu. Ya. Dia peluru tu sama je. Dia spesial je kan. Cuma dia ada musim-musim dia lah kan. Musim-musim dia lah. Musim Covid, musim ni kan. Jadi sebenarnya Ramadan ni dah habis Ramadan okey lah. Kan. Tunggu peluru lain lah main kan. Peluru lain pula. Satu last nak tanya apa dari segi apa Pak Yah pun selalu masa baru ni pun masa dia sembang Dr. Taznan kan, masa yang puasa kan, buat Ramadan itu pun anak first time dengar tu, tapi baguslah dari segi food security. Zakat Kedah nak ni kan dari segi makan padi, bendang apa semua kan. Apa yang menyebabkan timbul idea tu untuk kembali kepada, sebab macam kita sebut lah, agensi yang nak memajukan padi ni bernas lah, amadah lah. Yang bernas yang tak bernas ni pun berlambak lah. Tapi Zakat Kedah nak mengambil peranan tu juga kan. Dan bila tengok sebenarnya macam negeri lain tak tahulah, negeri lain tak ada kot yang serupa seperti contohlah kelapa sawit ke. Kan pun kita tak dengar kan. Jadi apa dari segi tu macam mana plan strategik? Kita tengok di food security berkaitan dengan makanan ni. Kedah 74% pengeluaran padi Kedah. Malaysia ada setengah daripada Kedah lah, sumber yang domestik yang tempatan. Jadi di Kedah pula yang trend yang berlaku ialah padi ni dikuasai oleh tycoon ataupun mafia. Terutamanya Cina lah. Dia ambil tanah orang Melayu, dia ambil. Dan akhirnya hari ni tanah orang Melayu tak ada pun. Istilah dia tu makin kecil. Kerana habis dipajak oleh orang Cina. Jadi di sana tu kita melihat kalaulah zakat ada bendang 400 helung 700 helung lebih kurang 500 hektar. Dalam keadaan yang sama kita duk supply makanan beras kepada orang miskin setiap bulan. Takkan kita tak boleh usaha untuk kita buat pengeluaran padi sendiri, kerana kita bukan berteraskan kepada keuntungan. Sebab kitaran ekonomi tu dia akan berlaku, orang miskin kerja, orang miskin membajak, potong rumput, buat mesin padi, sampai ke tahap pengeluaran padi itu sendiri, bawa lori apa semua tu, kitaran tu boleh memberi circle ekonomi kepada orang miskin. Itu yang menyebabkan kita, kenapa kita cuba nak boleh buat. Kerana idea yang kita dapat tu, bila tengok kawan-kawan kita daripada Nigeria, di Uganda, mereka buat wakaf pokok pelam, pokok asam. Kita kata takkan pokok asam di negara mereka boleh buat produk. Kan, plan for future, pokok untuk masa depan. Kita ni padi. Jadi makanan asasi takkan kita tak boleh ambil kesempatan. Sebab itulah saya sebut bila saya teringat sekarang VC AIU bila dia bawa student-student daripada luar negara pergi ke Baling. Bila duduk di Baling ni ceritalah ni dah orang miskin di Malaysia. Orang daripada Afrika terkejut. Dia kata miskin. Ni miskin. Miskin. Dia kata masuk dalam rumah ada elektrik. Buka pipe ada air. Kemudian lebih dahsyat lagi tanya orang kampung, pokok ni bila? Dia kata tok wan kami dulu makan buah durian, Baling tumbuh pokok tu. Hari ni kami boleh makan buah. Tak tanam pun. Dia kata di negara kami nak ambil air terpaksa jalan 10 km.
elektrik tak ada. Dia kata hampa ni punyalah negara makmur. Dah abang kata kita di Malaysia ni makmur. Ya. Buah pelam bali pun boleh tumbuh, cabai. Jadi benda ni kita nak sebut, kalaulah kita di negeri yang subur ni, kita tak boleh nak usahakan satu produk, khususnya berkaitan dengan pertanian. Itu yang datangnya idea bagaimana kita nak keluarkan padi tu. Kan? Yang menjadi sumber utama Kedah, kebanggaan Kedah itu sendiri. Dan kita pun tahu, saya teringat kata-kata dalam filem, kalau kita pun ada tengok Netflix, saya suka tengok Netflix ni, filem berkaitan dengan food security yang dibuat di India. Dan India sebut, dia kata ketika mana rakyat India 400 juta, 80% rakyat India adalah petani. Tapi ketika mana rakyat India 1.4 bilion sekarang ni, hanya 40% rakyat India adalah petani. Jadi macam mana dia nak cover untuk orang negara dia makan? Kalau India pun fikir benda yang sama, apatah lagi kita Malaysia. Yang mana pengeluaran padi kita ni tak boleh nak supply untuk penggunaan domestik. Itu yang kita mula fikir, kita fikir, keluar idea. Dan idea tu juga kita dah canang pergi ke agro. Semua orang tak boleh nak bantu kita. Ini dalam proses peringkat kajian lah macam mana kita nak buat. Itu benda yang menyebabkan kita padi tu kan? Pasal yang padi tu? Padi, okey. Macam mana kita nak buat, kita nak ambil, kita nak usahakan tu, itu yang perlu kepada perbincangan yang lebih bersifat teknikal lah. Tapi kami ni dengan CEO ni duduk bincang. Kami ni sebenarnya jual idea ya. Kami selalu sebut kata hari ni kita jual idea ya Faizal. Dan kita share, kita jual idea dan pelaksanaan idea kita ni mungkin 10 tahun akan datang, generasi akan datang. Tapi idea tu kita dah cerita, keluar dalam paper sebab kita ambil konsep Thomas Edison buat lampu, setiap kali dapat satu penemuan dia buat satu sidang media. Konsep CEO kami pun sama, dia ada idea, dia buat idea media. Ya betul. Itu je. Benda tu nanti 10 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun tu benda takkan ni balik kan. Sebab yang tertarik sebab benda tu, ya di Kedah pagi lah kan. Tapi maksudnya kita ni food security ni bukan beras je. Daging tak cukup, ayam tak cukup, telur tak cukup. Jadi semua tak cukup. Jadi maknanya kalau mungkin negeri-negeri lain sebenarnya dia boleh buat macam rangkaian. Contoh macam Kedah seperti dia padi. Kan. Jadi Perak contoh nelayan Kedah mungkin nelayan. Mana ada satu ni pula pasal nelayan ikan. Lepas tu ada yang ternak macam lala tu lah, NFC kan. Supply chain dia ada supply chain yang dinikan oleh zakat. Sebab orang kalau nak bayar zakat contoh kan, unta pula, kambing ke lembu kan. Mungkin ada orang yang nak zakatkan binatang dia bagi kat pusat zakat. Kan? Mungkin zakat boleh ambil dan juga kembang biak ke apa semua kan. Dan kemudian zakat pun boleh ni kan. Jadi benda tu menarik untuk diterokakan. Cuma yalah, banyaklah. Banyak benda nak kena. Banyak benda. Tapi saya rasa kalau kita tak kecewa, tak salah kan. Benda tu dia akan ada idea tu, dia akan main. Cuma sejauh mana orang yang berada di sekeliling kita tu mampu untuk laksanakan saja dan akan sambut kita punya idea itu saja kekangan mana. Idea kan. Jadi apa orang kata apa yang terakhir ni, tadi ingat nak buat sekerat tapi dah sejam setengah. Okey, tak apa. Balik bersembang kan. Kata mungkin kata-kata terakhir lah daripada Ustaz Faizal. Mungkin ramai yang mengidolakan kan. Ada Gila sebut apa di Felda pun kata tu. Timbalan CEO tu. Dulu tu kan. Dulu mengaji loklah. Tapi sekarang dah jadi CEO. Kan? Ataupun macam-macam lah di sekolah di Felda apa semua kan. Apa sebenarnya makna nak kata baru ni nak interview ada seorang lah, Dr. Nizamuddin kan. Dia pun sekolah kan. Lepas tu tapi dia pun cerita dia mungkin entah pun mungkin samalah late bloomers. Orang yang main kan. Tapi lepas tu kita pick up kan. Jadi nak kata semua orang ada peluang yang sama. Semua orang mungkin telah melepaskan peluang pertama. Tapi tak terlambat untuk nak mengayuh. Untuk cipta peluang lain. Mencipta peluang lain ni kan. Jadi mungkin apa kata-kata perangsang ke ataupun motivasi ke kepada sebab apa perasan satu benda tak tahulah entah yang alami macam mana. Kalau sebab kita involve ramai, bila pergi jumpa asnaf, orang susah, budak-budaknya kan, mereka punya keyakinan diri ni sangat rendah. Mereka sangat apa tak ada confident. Lepas tu
cikgu-cikgu pun kadang pun satu bala jugalah kan, duk bagi macam-macam yang menyebabkan dia pun jadi sangat rendah diri, sangat inferior. Sedangkan kalau kata yang berjaya kat luar tu bukannya Superman ke Wali Songo ke, tak, kata macam super hang juga. Orang biasa kan? Tapi orang biasa. Jadi orang biasa, Ustaz Faisal tu lah daripada Felda Bukit Tangga tu. Ini di puncak menara zakat tu. Apa yang entah boleh kongsikan lah kalau ni kan perubahan diri ataupun kemahuan untuk mengubah tu dan juga mengambil peluang untuk berubah tu, macam mana kita boleh simpulkan? Kalau saya nak kongsikan lah, saya pun tak tahu macam mana, tapi saya tak tahu lah daripada kecil sampai sekolah menengah sampai sekarang ni, saya nak rasa perjalanan saya tu walaupun terkandas, tapi saya mengambil prinsip ayak ni kalau dia belah dia pusing. Jadi sebab saya punya prinsip dia, apa yang berlaku depan saya ni semuanya adalah peluang. Ya. Kegagalan tu adalah peluang. Itu berbeza sikit. Mungkin kalau orang lain setengah tu dia kata apa dia ni. Tapi saya mengambil kegagalan tu adalah peluang dan ilmu untuk saya. Itu style saya lah. Tu saya redah lah. Antara mentor saya sebut, dia kata kalau hang jatuh, hang bangun lah. Kalau hang tak bangun, hang bodoh. Kan? Ya. Itu konsep kan. Itu saya pegang hari ni. Redah dan terus redah, dan kita yakin apa yang kita nak capai tu ialah untuk kita contribute something lah untuk masyarakat kita. Dan kita berada di kemuncak, orang kata lah, saya berada di kemuncak. Saya tak berasa saya berada di kemuncak kerana saya ada lagi benda yang saya tak capai. Contoh target saya nak ambil CXA, Certificate Sharia Advisor, sebab saya nak explore ilmu Islamic Finance. Tapi tak tahu lepas ni macam mana kan, sebab mungkin saya ditempatkan di tempat lain yang tak ke arah itu. Tapi kenapa? Kerana ingat nak jadi menteri besar ke? Boleh tak? Ada juga. Wisma Darul Aman kan? Wisma Darul Aman kan? Ini satu benda yang saya kongsi dengan doktor dan semua rakan-rakan di YouTube. Kenapa saya boleh transform Zakat Kedah bersama dengan Syekh Zakaria dengan jiwa untuk transform negeri dan transform Malaysia? Kerana saya tanamkan diri saya ni saya kongsi lah. Saya berjiwa seorang MB sejak daripada saya keluar universiti. Ini kongsi. Kan? Tapi saya bukan nak jadi MB. Saya pertama saya bukan nak jadi MB. Tapi jiwa saya dah jiwa MB. Sebab tu saya suka baca buku Tun Mahathir, saya baca buku Mandela, saya suka baca buku tokoh-tokoh. Kerana contohlah kalau saya nak atas Gunung Jerai, kepala saya akan fikir macam mana aku nak generate, saya nak ada port. Saya memikirkan bagaimana pembangunan Kedah tu adalah aku MB. Ya. Jadi kalau saya nak buat bilang kahwin, saya akan fikir apa aku nak buat ni sebagai seorang MB. Aku ada kuasa, aku ada duit, apa aku nak buat. Dan setiap kali saya keluar pergi kerja, saya akan fikir, kalau aku MB Kedah ni apa aku nak buat. Tetapi saya bukan nak jadi MB, yang saya terus terang. Tapi idea tu saya dapat dan saya garapkan untuk saya transform zakat. Sebab itulah kalau sebut bila kita berbincang kenapa zakat Kedah ni, idea yang keluar tu adalah idea yang bersifat negeri dan bersifat negara. Kerana kita berjiwa kita dah untuk transform negeri dan transform negara. Itu je idea. Dan hari ni pun kalau sebut saya ni MB, memang cara saya fikir MB macam MB. Balaknya dengan sumber balak, dengan sumber tanah, dengan sumber hasil. Sebab tu bila saya dapat tu saya adalah sebenarnya saya seorang MB. Saya akan buat decision macam mana saya MB. Tetapi saya bukan nak jadi MB, kita hanya dan tak ada cita-cita pun nak jadi MB. Itu jadi orang politik ni. Pemikiran tu kalau nak berjiwa besar, mesti jiwa kita jiwa MB. Ataupun jiwa Perdana Menteri. Kerana kalau kita letak jiwa kita jiwa seorang CEO ni dia limitasi kepada dia punya company-nya. Ya. Dunia dia. Tetapi kalau MB ni orang kampung dia jaga, korporat dia jaga, dia ni macam semua dia akan berkawan. Ya, betul. Itu ya kan. Ana ingat satu benda lah yang kagum pasal Kedah ni. Entah pun tahulah orang nak Kedah ni. Ini nak kata maknanya yang berjaya ni bukan yang jenis apa geliga otak main daripada planet mana tak? Ya dah. Tapi yang terbaik ni, kepala otak terbaik ni kalau entah pun tengok anak-anak Kedah lah. Tun Daim, lawyer Tun Zahir, Tan Sri Hanafiah. Apa tu yang kira yang pertama ni CEO Bank Islam pertama, Datuk Alim. Ini semua ni orang-orang permata-permata Kedah yang sangat dibanggakan lah. Maknanya nak kata bukanlah hang kena jadi wali tu lah, kata Tok Wali ke apa. Dah. Mereka manusia biasa yang boleh mencapai kejayaan yang tak pernah dijangkau kan. Dan mereka bila tengok pun mungkin mereka kerana daripada peluang lah kan. Ya, peluang lah zaman tu kan.
Sebab tu ada pernah tulis dalam Facebook kata Tun Daim dengan Tun Mahathir depa ada persamaan. Depa anak bongsu. Depa anak bongsu dan abang-abang kakak-kakak ke atas semua dah habis. Jadi bila bapak pencen, duit pencen bapak tu labur kat anak. Labur dekat anak bongsu lah. Jadi anak bongsu tu yang berjaya ni kan. Tapi nak sebut ceritanya apabila diberi peluang, InsyaAllah peluang tu kita ada. Kita boleh perform lah. Macam saya sendiri ada bila saya dah sebut dalam surat Faisal tolong lead Ustaz. Timbalan CEO ni dalam surat saya kata tak ada masalah, saya cuba lah. Dengan keadaan umur saya waktu tu 32. 31, 32. Di Kedah dia paling muda. Yalah. Kan? Dengan jabatan agama semua, dengan post lah, walaupun grade tu mungkin berbeza, tapi dengan post tu kita muda dan tapi kita boleh pecut pay tu sampai ke hari ni kita boleh kita nak kata kita tu tak perform tu kalau nak compare dengan depa tu insya-Allah lah kita boleh sebut kita adalah contribute something. Kan? Kalau dalam surat pun kalau kita bercakap tu pun kita berani bercakap dan cakap kita tu ada idea lah. Kan? Jadi nak kata memberi peluang, Ana tak tahulah entah baca ke tak tapi dalam buku Ana pun tu dia kata kita kena bagi banyak peluang kepada, bukan banyak peluang, kena bagi ruang untuk anak-anak muda ni, bagi peluang untuk depa tunjukkan depa punya. Doktor sendiri, sebab doktor suka membaca, doktor tengok ketika mana Malaysia membangun sebagai sebuah negara yang hebat, negara ditabik oleh anak-anak muda. Ketua Polis Negara orang muda, kan? Ketua Hakim, semua ni orang-orang muda ni yang duduk di tapi hari ni kita sampai the aging country lah, negara tua. Ya betul. Perdana Menteri 70, Menteri 70. Bagi saya tak tahulah ni. Betul. Tapi bagi saya ni sepatutnya kita nak kena buat satu-satu. Jangan sampai tahap kebergantungan kita kepada orang tua ni menyebabkan kita hilang kepercayaan pada orang muda. Ya betul. Jadi sepatutnya kalau nak jadi menteri kita 40-an hingga 60-an. Baki itu dia sebagai mentor je cukup. Bina pelapis baru. Kerana negara kita dibina pada tahun 80-an tu adalah disebabkan oleh orang muda. Menteri orang muda, ketua polis orang muda, head orang muda. Dan hari ini kita berbangga dengan mereka dan kita hanya boleh menceritakan tentang sejarah. Tapi kita tak boleh mencipta sejarah baru untuk orang baru. Ya betul. Itu yang Ana tulis dalam buku tu. Kata maknanya nak kata dulu depa bagi peluang tapi lepas ni yang kemudian ni ialah nak kuasa, tak nak pencen. Lepas tu kita boleh tengoklah institusi agama pun 40 tahun muka yang tu juga kan. Jadi benda tu yang kena ada satu ni jugalah. Kena ada satu anjakan lah. Sebab Ana contoh baru ni kan daripada share kat Facebook. UKM 50 tahun kan. Padahal masa UKM ditubuhkan tu, dekan semua umur 30. Ya, semua orang muda. Semua muda. Nek Chancellor umur 35. Tapi hari ni semua orang tua yang memimpin. Macam mana kita nak transform? Jadi duk fikir masa anak nak fikir kata nak Chancellor umur aku Tan Sri Rashidan tu. Mana nak kata aku ni umur aku sekarang ni kalau zaman Tunku tu aku dah jadi Net Chancellor. Tapi sekarang memang tak lah kan. Maknanya peluang kita pun bukan jadi Net Chancellor. Ada. Tapi nak kata tu ruang tu dah dinikan lah. Dah ada ni kan. Jadi benda tu yang sebenarnya kena ada bimbingan lah dan peluang lah mudah-mudahan. Dan itu InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita boleh buka ruang tu dan kita pun ada contoh yang boleh dicontohi lah, diikuti kan. Bagaimana kita kita pun taklah mensia-siakan peluang kan. Kesilapan kita akan buat. Tapi peluang tu kita cuba ni kan lah. InsyaAllah, mudah-mudahan lah. Baik. Okey Ustaz, Faisal, terima kasih banyak lah. Terima kasih banyak, sejam setengah ni. Tengoklah, orang kata apa, anda doakanlah semuanya dipermudahkan urusan. InsyaAllah. Kat ni orang kata apa, biar jadi satu sejarah lah. Mungkin 20 tahun lagi kan. 20 tahun lagi kita boleh sembang karya kan. Oh masa 20 tahun dulu ni kita buat kan. Jadi itu yang satu benda yang kata manis untuk diingat lah, yang paling penting. Itu adalah majarah kita lah. InsyaAllah. Bantuan lah. Sama-sama doakan lah. Okey, terima kasih banyak. Anda ni kan recording ni dululah. Stop sekejap. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.